Okay, selamat tengah hari semua. Okay, pada hari ini kita akan masuk topik yang sama macam minggu lepas, iaitu 4K 1D, tapi untuk minggu ni kita akan sentuh K yang kedua, itulah kelenturan. Dan kelenturan seperti yang kamu boleh lihat dalam gambar, okay, aktiviti gimnastik merupakan salah satu aktiviti yang di mana atlet tu mempunyai kelenturan yang tinggi lah. Dan jadi apa aktiviti yang kita boleh lakukan untuk meningkatkan kelenturan ni, iaitu regangan statik dan regangan dinamik. Okay, sebelum kita masuk kepada isi pelajaran pada hari ini, objektif pada pembelajaran dan pengajaran pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat melakukan 2 regangan statik dan 2 regangan dinamik dengan lakukan yang betul. Menyatakan jangka masa yang berkesan untuk melakukan regangan statik. Menamakan otot-otot utama yang terlibat semasa melakukan senaman regangan. Okey, kelenturan. Apakah konsep kelenturan? Kelenturan ialah keupayaan anggota badan bergerak pada julat maksimum, dan atlet yang mempunyai kelenturan yang baik mampu melakukan sukan seperti gimnastik, wushu dan terjunan. Okey, seperti dalam gambar kan kamu lihat, murid ni ataupun budak ni dapat lakukan aktiviti lentur ke belakang dengan sangat baik. Itu menunjukkan dia mempunyai keupayaan anggota badan bergerak pada julat maksimum. Apa maksud bergerak pada julat maksimum? Maksudnya kamu punya badan boleh lentur seupaya seseorang tu lah. Maksimum tu sampai tahap yang dimampu. Julat tu sampai tahap yang dimampu. Kalau contoh kamu dapat sentuh sampai lantai belakang, tu maksudnya sampai julat maksimum lah. Macam pelajar ni, sampai julat maksimum. Kalau takat setengah je, itulah julat maksimum kamu. Jadi ikut keupayaan anggota badan seseorang itu. Jadi antara aktivitinya adalah seperti gimnastik, ini adalah gym rama lah, dan terjunan. Aktiviti terjunan ni pun melibatkan kelenturan seseorang. Di mana kamu lihat kan, Puan Laila ini dia adalah aktiviti yang melibatkan dia kena pusingkan badan dia untuk terjun ke dalam air. Okey, bagaimana cara untuk meningkatkan kelenturan? Okey, pada hari ini yang cikgu telah terangkan, kita akan sentuh 2 benda, iaitu regangan statik dan regangan dinamik. Okey, macam kita jawab soalan tadi kan, regangan statik. Statik ni ialah regangan yang dilakukan tidak perlukan pergerakan yang aktif. Tapi dinamik ni pergerakan yang aktif. Dia ada pergerakan dan berulang. Statik ni statik je secara, kalau 8 kali kamu buat, kamu kira 8, statik macam tu lah, tak bergerak. Okay, itulah statik. Okay, baiklah, kita tengok kepada konsep regangan statik. Okay, kita baca sama-sama. Regangan statik ialah regangan yang dilakukan dengan mengekalkan perbuatan dan kedudukan anggota badan untuk satu-satu tempoh. Okay, jadi berdasarkan konsep ni, cikgu nak kamu faham. Okay, kamu ingat kan, statik tidak bergerak. Jadi berdasarkan konsep ni, kamu tengok, dia mengekalkan perbuatan dan kedudukan anggota badan untuk satu-satu tempoh. Contoh dalam gambar kan, pelajar ni menolak tangan dia ke atas dan dikekalkan kedudukan tu untuk satu tempoh. Contohnya untuk 10 saat. Jadi sebab itulah dalam setiap regangan kita ada kiraan. Kiraan ni contohnya dalam 10 hingga 15 saat. Kenapa kita perlu kira? Untuk berlakunya regangan lah. Kalau kira 2 saat je, tak adalah guna kita buat regangan kan. Jadi sebab itulah kita perlu buat regangan yang berkesan, iaitu 10 hingga 15 saat. Jadi kita kira lah 1, 2, 3 sampai tu kita tolak tangan ke atas. Jadi sebab itulah regangan statik memerlukan kedudukan anggota badan itu tetap pada satu tempoh dan dilakukan dengan kadar yang berkesan. Contohnya 10 hingga 15 saat. Jadi regangan statik ni juga efektif dalam meningkatkan kelenturan. Dan regangan statik sesuai untuk aktiviti menyejukkan badan. Okey, kenapa menyejukkan badan? Boleh juga untuk memanaskan badan, tapi syarat dia kamu perlu buat aktiviti memanaskan badan baru regangan statik. Jadi sebab itulah dia kata sesuai untuk menyejukkan badan, sebab bila kita buat aktiviti menyejukkan badan, kita dapat menurunkan suhu badan. Jadi regangan statik ni kita tak melibatkan pergerakan yang aktif.
pergerakan dia mudah dan secara santai. Jadi setelah disesuai untuk aktiviti menunjukkan badan. Jadi berikut merupakan contoh lain untuk regangan statik. Jadi regangan statik ni kita boleh buat secara individu atau berpasangan. Jadi tengok untuk berpasangan dahulu. Yang pertama, pelajar ni 2 orang dia buat untuk regangan di bahagian belah badan. Yang otot yang terlibat ialah otot latissimus dorsi. Dan yang kedua di bawah ni ialah otot quadriceps terlibat, iaitu di bahagian paha kamu. Jadi ini adalah regangan secara berpasangan. Jadi untuk individu pula, kamu lihat otot hamstring terlibat semasa dia buat regangan dalam bentuk imbangan ini. Kita tengok di bahagian belakang paha kamu. Dan yang terakhir ialah otot extensor carpi radialis. Jadi otot ni adalah di bahagian tangan. Kamu tengok pelajar perempuan ni buat. Jadi otot yang terlibat ialah otot extensor carpi radialis. Okey, seterusnya regangan dinamik. Okey, apa itu regangan dinamik? Regangan dinamik ialah regangan yang dilakukan dengan menggerakkan anggota badan secara aktif dan berulang kali. Okay, ingat, itu beza dia dengan statik. Statik tak bergerak. Dia tetap pada satu tempoh. Tapi kalau dinamik, anggota badan akan bergerak secara aktif dan berulang kali. Jadi sebenarnya regangan dinamik ni kita akan buat berulang secara 8 hingga 10 kali lah. Kita akan kira. Contoh 1, 2, 3, tu kira. Dan selalunya regangan dinamik ni kan dia aktif. Jadi dia sesuai untuk aktiviti memanaskan badan. Sebab apa dia sesuai untuk memanaskan badan? Sebab regangan dinamik ni dapat meningkatkan suhu badan. Sebab kan dia aktif. Jadi bila kamu buat dinamik untuk memanaskan badan, nanti lepas ni kamu dah boleh terus start permainan yang kamu nak main. Tapi kalau untuk statik, kamu kena buat warm up dulu. Lepas tu buat regangan statik, baru kamu mula game. Dia ada 3 step. Kalau dinamik, kalau dah buat dinamik, boleh terus start game. Sebab dinamik, kamu menggerakkan anggota badan secara aktif. Kita tengok ni adalah contoh regangan dinamik di bahagian bahu, dan otot yang terlibat ialah otot deltoid. Jadi kita akan lakukan deltoid tu, regangan dinamik tu sebanyak 8 hingga 10 kali. Jadi otot deltoid tu di bahagian mana? Di bahagian bahu kamu. Okey, kamu faham kan? Okey, setakat ni. Seterusnya, aktiviti regangan dinamik. Kamu lihat gambar yang ini. Di bahagian paha kamu, dia akan buat gerak ke kanan, ke kiri. Buatlah 1, 2, 3, 4. Itu dinamik sebab dia ada pergerakan yang berulang. Jadi otot yang terlibat dia ada di warna merah ni, nama dia otot vastus medialis. Tengok gambar. Ni di bahagian paha, bahagian dalam. Dan inilah aktiviti lunges. Lunges ni di mana kamu kena buatlah macam ni, kaki tu bentuk L, lepas tu kamu naik, lepas tu turun. Naik, turun. Itu adalah lunges. Jadi otot yang terlibat ada otot quadriceps, hamstring dengan gluteus, bahagian buntut, bahagian punggung, bahagian paha dengan belakang paha. Ini adalah aktiviti lunges. Dan ini adalah squat. Squat ni macam kamu turun, naik, turun, naik, turun, naik. Tu kan. Jadi untuk aktiviti squat, otot yang terlibat ialah quadriceps, gluteus maximus dan hamstring. Jadi ini adalah contoh-contoh regangan dinamik yang berulang dan bergerak. Jadi langkah keselamatan semasa kita melakukan regangan ini ialah kita mesti lakukan aktiviti memanaskan badan sebelum regangan. Macam cikgu cakap tadi, kalau kamu buat regangan statik, kamu mesti panaskan badan dahulu, baru kamu buat regangan statik. Sebab apa? Regangan statik dia tak aktif semacam regangan dinamik. Jadi ingat, mesti warm up dulu baru buat regangan statik. Boleh juga kalau nak buat warm up dulu regangan dinamik, boleh lagi baguslah, lagi dah bersedialah badan kamu. Okay, yang kedua, langkah keselamatan ialah lakukan regangan secara perlahan dan terkawal. Janganlah terburu-buru, buat macam biasa. Kira 1, 2, 3, begitu. Okay, yang seterusnya, lakukan regangan di tempat yang tidak menghalang laluan. Yang selamatlah, yang tak ada yang rata. Kalau kamu buat di rumah, pastikan ruang tu selamat, tak ada mainan-mainan yang kamu akan terpijak. Okay, itu yang ketiga. Dan yang terakhir ialah lakukan regangan mengikut kemampuan sendiri. Okay, macam cikgu cakap tadi kan,
Kan tajuk kita hari ni adalah kelenturan, keupayaan kamu pun mengikut julat maksimum. Jadi ikutlah kekuatan sendi kamu. Kalau tak sampai takat tu je lah, janganlah kamu paksa, nanti koyak sendi kamu. Okay. Dan yang terakhir adalah bernafas seperti biasa. Jadi ini adalah langkah-langkah keselamatan semasa kita melakukan aktiviti. Tak kira lah aktiviti kelenturan ataupun aktiviti apa-apa yang melibatkan aktiviti fizikal. Jadi itu saja. Cikgu harap kamu faham dan jangan lupa buat tugasan yang cikgu sediakan. Okey, selamat maju jaya.